Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran fiqh dengan tajuk zakat. Channel Nur Hazirah BBM Zira menyediakan video-video pendidikan subjek dunia. Semoga bermanfaat bagiku, bagimu mujahadah. Semoga pada akhir pembelajaran nanti murid-murid akan mendapat yang pertama, menyatakan pengertian dan hukum zakat. Yang kedua, membaca dalil wajib zakat. Dan yang ketiga, menyebut bahagian zakat. Mari kita teruskan lagi dengan mempelajari pengertian zakat. Pengertian zakat dari segi bahasa ialah bersih, suci dan berkembang. Manakala zakat dari segi syarak pula ialah kadar tertentu yang wajib diberikan kepada asnaf dengan beberapa syarat yang tertentu. Mari kita teruskan lagi dengan mempelajari dalil zakat yang terkandung di dalam surah An-Nur ayat ke-56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Maksudnya, dan dirikanlah solat serta tunaikanlah zakat. Apakah pula hukum membayar zakat? Hukum membayar zakat ialah wajib ke atas tiap-tiap orang Islam yang cukup syarat. Mari kita teruskan lagi dengan mempelajari syarat-syarat wajib zakat. Syarat yang pertama ialah Islam. Zakat hanya diwajibkan ke atas orang Islam sahaja. Syarat yang kedua ialah merdeka. Merdeka ialah individu yang bebas merdeka dalam menguasai sesuatu pemilikan harta. Manakala syarat yang ketiga ialah cukup haul. Cukup haul ialah telah berlalu 1 tahun ke atas harta yang dimiliki dalam perkiraan tahun hijrah, iaitu selama 354 hari, atau mengikut tahun Masihi, iaitu selama 365 hari. Syarat yang keempat pula ialah milik sempurna. Milik sempurna ialah pemilikan seseorang terhadap harta secara sah dan mempunyai kuasa bebas untuk mengurus dan memperolehi manfaat dari harta tersebut. Dan syarat yang kelima ialah cukup nisab. Cukup nisab ialah baras minima yang menentukan sama ada wajib atau tidak sesuatu harta itu dikeluarkan zakat. Tahukah murid-murid ada berapa bahagian zakat? Bahagian zakat ada 2. Yang pertama ialah zakat fitrah dan yang kedua ialah zakat harta. Jom kita teruskan lagi dengan mempelajari apakah yang dikatakan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ialah mengeluarkan makanan asasi sebanyak 1 kantang Baghdad untuk diberikan kepada golongan fakir dan miskin bermula awal Ramadan sehingga sebelum solat Hari Raya Aidilfitri.
Apakah pula yang dikatakan dengan qadar zakat fitrah? Qadar zakat fitrah ialah satu gantang bag dan makanan asasi sesuatu tempat seperti beras atau gandum atau mengikut sukatan atau timbangan 2.27% kilogram beras bersamaan kadar nilai wang semasa. Tahukah murid-murid bahawa mengeluarkan zakat boleh membersihkan diri daripada sifat bakhil? Apakah dia yang dikatakan dengan sifat bakhil? Sifat bakhil ialah tamak ataupun kedekut yang terlampau. Amalkanlah dengan memperbanyakkan memberi sedekah dan membantu orang yang susah. Mari kita teruskan pembelajaran kita dengan mempelajari apakah yang dikatakan dengan zakat harta. Zakat harta ialah mengeluarkan sebahagian daripada harta kepada mereka yang layak menerima dengan kadar tertentu setelah mencukupi syarat-syaratnya. Tahukah murid-murid jenis-jenis zakat harta? Jenis-jenis zakat harta ialah yang pertama, emas dan perak. Yang kedua, mata wang yang disimpan. Yang ketiga, pendapatan atau gaji. Yang keempat, perniagaan. Yang kelima, binatang ternakan seperti unta, lembu dan kambing. Manakala yang keenam, hasil pertanian dan buah-buahan seperti padi, gandum, tamar dan anggur. Tahukah murid-murid siapakah golongan yang wajib menerima zakat? Yang pertama ialah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima mereka yang berhutang, yang keenam fi sabilillah, iaitu orang yang berjihad ke jalan Allah, yang ketujuh ibnu sabil, iaitu orang yang kehabisan belanja untuk meneruskan perjalanan yang baik. Yang terakhir ialah ar-riqab. Siapakah ar-riqab? Ar-riqab ialah hamba. Jom kita teruskan pembelajaran kita dengan mengetahui apakah hikmah-hikmah zakat. Hikmah yang pertama dapat memberikan kegembiraan kepada fakir dan miskin pada hari kebesaran Islam. Hikmah yang kedua dapat menanamkan perasaan simpati dan kasih sesama manusia. Hikmah yang ketiga dapat menampung kecacatan yang mungkin berlaku pada ibadah puasa. Hikmah yang keempat dapat menghilangkan sifat bakhil dan kedekut. Dan hikmah yang kelima, sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah. Tahukah murid-murid bahawa emas dan perak yang menjadi perhiasan perempuan tidak diwajibkan zakat, kecuali yang berlebihan daripada sepatutnya. Mari kita bersama-sama mengamalkan, membantu, menderma dan bersedekah dalam perkara kebaikan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada video-video akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.